Perjalanan yang panjang bermula dari langkah pertama yang berani. Jadi saya anggapkan yang tuan-tuan, perjalanan yang panjang bermula dari langkah pertama yang berani. Jadi saya anggapkan yang tuan-tuan dan puan-puan hari ini, utama tuan pengarah lah, yang telah decide untuk adakan ISO di institusi itu satu langkah yang bijak lah pada permulaan ni. Sebenarnya macam kami pada mula-mula pun buat langkah berani juga, decide nak tukar daripada 208 kepada 2015 sebab masa tu tak ada lagi referen. Kami juga yang mula-mula nak mulakan. Nanti kan saya ceritakan macam mana perjalanan dia kan. Okey, saya sharekan macam mana perjalanan kami lah. Saya sharekan dulu. Nanti tuan-tuan boleh nampak macam mana tuan-tuan punya road untuk dapatkan 2015 ni. Masa saya diamanahkan masa tu, saya ingat lagi pengarahnya adalah Tuan Haji Zufri. Tuan Haji Zufri bermula pada tahun 2015 lah. 2015 kita mulakan rangka kerja ni pada Januari 2015. Saya jumpa dengan pengarah, tim kita orang bincang dulu. Lepas tu saya bincang dengan pengarah. Saya kata kita punya ISO 2008 ni dah nak habis. Kenapa, boleh tak kalau kita nak terus ambil yang 2015? Sebab lepas ni 2008 dah no longer valid, dah nak habis dah tak renew. Jadi pengarah kata boleh, tapi kita tak ada duit. Apa yang kena buat? Jadi saya buatlah satu permohonan bajet khas ke JPKK. Masa tu JPKK lah. Buatlah permohonan dalam certain amount lah, lebih dekat lebih 20,000 jugalah mohon yang kita orang mohon tu, dan ditakdir dan direzekikan lulus pula apa yang dimohon tu. Rasanya mungkin masa tu tak ramai lagi mohon ke, ataupun tak tahulah, rezeki lah masa tu dapat. Mohon pada Januari, Februari diluluskan dan diturunkan ke KMT. Yang duit tu khas untuk persijilan ni lah. Lepas tu pada Mac 10 hari bulan 3 2015 tu adalah audit pemantauan SIRIM untuk ISO 9001-2015. Itu masa tu lagi audit yang 208 lagi lah, guna standard yang lama. Setelah turun duit tu, lepas audit tu, kita orang cari siapa kita punya panel untuk kita, ataupun penceramah lah, untuk guide kita ke jalan yang benar lah, nak betulkan kita punya prosedur ni inline dengan standard yang baru. Jadi daripada bulan 3 lepas audit tu dah jawab semua apa dia punya tambah baik dan sebagainya, corrective action. Lepas tu kita buat bengkel pemunian lah. Biasanya bengkel ni kita akan buat masa tu sebelum Covid ni, boleh lah masa tu ada sedikit rezeki, kita orang buat di luar lah supaya fokus lah apa yang kita nak buat ni. Jadi tak adalah tengah hari nak balik ambil anak ke, nak ambil anak sekolah, apa benda dan sebagainya. Jadi 3 hari 2 malam tu kita angkat semua yang terlibat dengan dokumen prosedur ni, kita bawa ke satu negeri yang lain dan kita isolatekan dia, dan dia tak boleh pergi mana-mana lah, dia duduk situ je. Jadi dia kena siapkan dalam 3 hari 2 malam ni at least 80% dah siap dah dia punya apa nak kena buat. Sebab bengkel pemunian ni bukanlah sekali buat jadi kiranya fulfill semua, tak. Jadi buat sekali. Waktu ni lah kita tambah risiko, fahamkan standard yang baru dan sebagainya. Waktu tu, masa kami buat bengkel ni, saya share pada semua, masa ni standard 2015 belum officially launch lagi, dia tak keluar lagi. Kita orang hanya pakai yang draft akhir saja, yang diberikan oleh kita orang punya penceramah daripada SIRIM tu lah. Dia kata ini adalah draft akhir sebelum di finalize. Tapi kita orang rujuk situ je lah. Cik Azlan, tanya sikit Cik Azlan. Boleh Puan. Siapa Puan Zaimah? Okey. Okay, 20k yang mohon bajet daripada HQ tu, itu termasuk persediaan berbengkel di luar ke, ataupun fees sahaja masa nak panggil? Termasuk bengkel pemunian, bengkel ISO, bengkel juru audit, dan juga kos untuk persijilan sekali. 3 benda. Okey, sorry, soalan tu mungkin advance. Soalan yang ni akan advance sikit lah. Okey, untuk fees sahaja untuk mendapatkan persijilan tu, dia memang standard ataupun macam mana? Around 7k je macam tu, 7-8k. Kan yang fees nak dapatkan sijil tu? Dalam 7-8k. 7-8k kalau mula-mula. Hello? Kalau mula-mula, kita ni mulalah kan, kira Cik Azlan dengar tak? Wah, putus-putus.
Okey, okey saya dengar ni, okey. Okey, baru dengar balik. Okey, Okey. lepas tu juru audit yang apa yang auditor ISO yang datang tu memang daripada mana ya kalau KKMT, sebab saya dengar perjalanan Cik Azlan tadi is quite good lah, sebab daripada Tuan Haji Zufri, maksudnya memang orang lama lah tak keluar lah daripada Masjid Tanah sampai ke hari Situ lah. ni, so Betul. boleh ikut lagi 2008. Bagus lah yang saya dengar tadi, daripada 2008 Cik Azlan ikut dan sampai dah tak valid lagi, dah nak renew balik yang 2015 ni. Hmm. Fees audit tu ditentukan oleh mereka kan? Betul, dia orang yang tentukan. Bukan maksud saya juru audit yang tu daripada mana ya? Puan tanya juru audit ke fee untuk bengkel? Juru audit tu sebab dari kalau saya salah betulkan saya. Setahu saya daripada Mampu dengan Sirim ke ada badan lain. Yang ni kalau ISO, Kalau di Masjid Tanah dia kalau ISO semua Sirim puan, Mampu untuk EXA. semua dari Sirim Semua lagi Sirim. per head dia berapa ingat tak? Per head dan per hour. Nanti yang fee ni nanti saya akan terangkan. Dia ada dipanggil 5 main days, 2 main days. Kalau puan dah pernah terlibat dengan audit ni, dia panggil istilah macam tu lah kan. Kalau 5 main days tu maksudnya 3 hari 2 orang auditor, ataupun kalau dia datang seorang dia kena 5 hari, kalau dia datang 2 orang jadi 3 hari. Macam tu lah. Nanti saya akan terangkan apa 5 main days, 2 main days tu lah. Sebab tengok biasanya kalau persijilan pertama ni saya akan terangkan dia punya cerita macam mana untuk persijilan pertama. Okey, baik-baik. Dah menjawablah soalan saya. Fees tu dalam 78,000 tu kan? Betul. Tu yang dulu tu lah. Okey. Baik. Okey, teruskan Cik Azlan. Baik. Okey, bergerak lagi tak saya punya slide ni? Saya dah tak nampak saya punya orang-orang angkat tangan. Dengar kalau ada suara, bagi suara sikit. Saya tak nampak dah orang-orang yang Okey. Dah pergi ke inline September. Okey, good. Okey. Okey, bengkel pemunian dah buat. Lepas tu September, selang 1 bulan, auditor yang panel yang sama kita buat khusus juru audit pula. Yang ini sebab kalau kita nak wujudkan tim juru audit dalaman, sebelum ni dia dipersijilkan untuk sijil standard 2008, tapi diorang dah tak valid untuk audit standard yang baru. Jadi kena pergi satu khusus yang baru. Ni pun sama, tapi ni lama sikit, 7, 8, 9, 10, 4 hari 3 malam ni untuk fahamkan standard dan buat simulasi audit. Jadi semua yang pergi ni akan dapat sijil lah. Dan dia bila auditor sini datang, dia tengok auditor dalaman yang audit ni dah certified tak untuk SEMAP standard 2015 ni. Jadi kalau ada sijil tu okey lah. Kalau 2008 dia dah panggil dah tak valid, sebab konsep audit tu lebih kurang sama, cuma penekanan dari segi risiko, dari segi dia panggil problem based thinking dah lain, dia dah berbeza sikit. Dia banyak kepada risk based thinking lah untuk audit 2015 ni. Okey, seterusnya pada Oktober itu, lepas kita dah buat pemunian tadi, dah buat bengkel, kita kena buat satu tarikh yang kita katalah tadi pada bulan 8, bulan 10 dah, bulan 9 dah siap semua prosedur kerja kita tu. Jadi kita kena buat pelancaran lah. Maksudnya kita kata bila tarikh kuat kuasa prosedur baru ni. Jadi kita orang decide itu 2010. Maksudnya nampak cantik sikit lah nombor tu, 20. Tak adalah apa-apa signifikan kepada apa-apa, cuma kita ambil 2010 tu tarikh kuat kuasa prosedur baru. Jadi lepas kita dah gunakan prosedur baru, prosedur yang lama tu dah no longer valid lah, yang 2008 nya tu. Jadi selepas kita kuat kuasakan tu, pada November, dia selang sebulan kita buat pelancaran. Nanti tuan-tuan dan puan-puan pun buat benda road yang sama lah. Kita akan buat pelancaran ke arah ISO. Jadi buat satu majlis simple, adalah sedikit banner, maksudnya the way forward untuk ke 2015 tu ada. Dia nak tengok kita sampaikan kepada semua kita punya staff dan pelajar. Jadi buat pelancaran simple sikit, bagi tahu apa kita punya misi dan visi, objektif skop kita. Okey lah. Kalau macam di Rembau mungkin KJK Puan Akmal, dia boleh bagi sedikit talk tentang ISO dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada
2016. Dah habis lah cerita 2015. Jadi 2016, setelah kita dah buat, kalau tengok dia punya road tu, kita dah buat bengkel, kursus juraaudit, kita dah kuasakan kita punya prosedur. Lepas tu kita buat pelancaran. Okey, dah lepas lancar November, Disember, Januari, prosedur yang kita dah pakai tu, dan pada Februari tu adalah tarikh audit persijilian ISO yang baru. Maksudnya kita mohon pada juraaudit, pada SIRIM, kita nak diaudit pada Februari tu untuk standard 2015, sebab kita dah prepare lah. Untuk makluman semua juga, setiap sijil ni dia ada tempoh, dia panggil validity period dia lah. Maksudnya expired dia bila dia habis, bila dia boleh mula kan. Cuma macam yang kisah kami, tarikh tamat yang 2008 tu pada 11 bulan 3. Jadi kami memang kena buat audit sebelum tarikh 11 bulan 3. Kita tak boleh nak buat audit tak ada bajet lah, saya nak buat pada bulan 4 lah. Nanti maksudnya kita dah terputus dengan kita punya persijilan lah. Jadi kena ada dalam within the period lah. Jadi jangan, faham maksud saya Puan Akmal, maksudnya KUJK kena faham lah. Untuk benda-benda macam ni, bila kita nak buat, nanti dia akan suggest lah. Boleh dapat road untuk ni pra ISO lah. Ni belum dapat lagi, ni baru pra. Okey, insyaAllah saya mencatat. Okey. So far ada soalan dekat pra ni dulu. Ni perjalanan lah. Ni baru perjalanan kami lah. Mungkin lebih kurang je. Lebih kurang dia punya cerita dia lebih kurang je. Okey. Okey, sekarang ni saya nak sharekan post lepas kita dah habis audit 2015. Dah audit pada tarikh yang tadi tu. Masuk lebih kurang dalam 2-3 bulan lah. Sebab kita audit bulan 2, bulan 3, bulan 4. Okey, 1 April kami dah terima sijil lah. 1 bulan 4 tarikh kuat kuasa sijil baru kami terima. ISO masuk 2015. Waktu tu saya sekadar share pada semua. Waktu tu kami dimaklumkan kami adalah institusi yang pertama waktu tu di Malaysia, sama ada IPT ataupun IPTS, yang telah dipersijilkan 2015. Tak ada lagi mana-mana institution sama ada IPT, IPTA yang dah dapat 2015. Jadi lepas dah dapat tu, walaupun masa dia audit tu adalah NCR, ada OFI yang kena jawab. Lagi saya share lah pada semua, jangan terlalu kita panggil takut ataupun gerun sangat dengan NCR tu. Sebab bagi saya, bila ada NCR tu, kita faham apa kita kekurangan dan kita jawab, selesai, tak ada masalah. Bukanlah kalau audit tu zero NCR, sempurna kita punya sistem. Tak, kadang-kadang sebab bila dia audit, dia sampling, dia ambil beberapa je kan. Tak ditakdirkan tak kena lah. Nak ditakdirkan kena. Tapi bila ada NCR tu bagus. Tapi sebenarnya NCR ni bagus biar audit dalaman jatuhkan banyak. Jadi bila audit luar datang, dia tengok banyak NCR ni. Jadi dia dah cover lah. Tak payahlah tengok yang tu, dia tengok yang benda lain pula. Jadi benda-benda macam tu kena hati-hati lah. Janganlah bila dijatuhkan NCR macam satu nightmare, mimpi ngeri dan sebagainya. Tak ada apa pun, jawab je NCR tu. Kami itu banyak juga NCR lah, jawab je. Sebab kami pun itu pertama, tak ada siapa kami nak refer. Hanya bengkel tu lah yang membantu kami, dan kami pun tawakal je buat. Alhamdulillah direzekikan. Walaupun masa audit tu agak hard jugalah proses dia tu. Okey, lepas dah dapat tu dia tidaklah semudah bila dah dapat tu relax, santai. Tak, dia sebab dia kan continuously punya improvement kan. Lepas tu ni saya hanya buat proses pengauditan daripada SIRIM. Saya tak buat audit dalaman dalam saya punya milestone ni. Saya tak tunjukkan yang dalaman memang kena buat twice a year, sekali 2 tahun tu memang akan buat lah. Jadi 2017, okey, bila kita dah dipersijilkan tadi 2016 dia akan datang. Biasa memang dia akan datang awal tahun lah. Dia akan datang tu, kita yang akan propose. Kita akan cakap boleh tak datang bulan 2 berapa bulan, kita propose tarikh yang kita rasa kita dah ready lah. Tapi janganlah kita tak propose, nanti dia akan bagi tarikh. Jadi kita propose tarikh kita ready. Waktu tu mungkin PDP baru nak mula, kita pun tak sibuk sangat. Kalau dah nak hujung semester, dah nak exam, ada susah sikit. Jadi kita pilih lah masa-masa yang waktu tu nanti KUJK akan bincang dengan TPA lah. Dia akan bincang, saya share, saya sure kita akan buat audit ni bila-bila, yang mananya tak ganggu sangat lah semua pensyarah dan semua staff. Waktu tu tak adalah terlalu banyak event. Jadi kita boleh fokus pada dia lah. Bukanlah menilik masa, bukan. Kita cuma je predict, okey, waktu ni yang tak ada banyak event, tak ada apa dan sebagainya, boleh buat lah. Jadi semua boleh fokus pada standard tu lah.
Okey, 2017 dia datang kat dia 2 kali. Civilian pertama, lepas tu civilian kedua. Civilian ni murah sikit lah, dalam separuh daripada tadi. Kalau 7,000 tadi dah 3,000 lebih lah. Separuh daripada yang research. Yang tadi tu panggil research, kalau yang ni dia panggil civilian lah. Istilah dia lah, istilah orang SIRIM. Macam sama dia audit. Kalau jangan rasa masa dia research dia boleh jatuh ke NCR, masa dia civilian pun dia boleh jatuh ke NCR. Ada masa dia datang tu dia tengok tak okey, masa audit pertama dah tegur kita tak buat corrective action. Jadi dia jatuh ke NCR. Biasa dia tegur, dia bagi OFI, tapi contohlah kita tak buat apa-apa corrective action, kita tak ada buat management review. Dia datang, dia tengok, tak ada buat apa-apa ya Encik tak ada. Jadi berdasarkan nanti saya cerita, dia ada klausa dia macam klausa tu daripada buku standard tu lah. Klausa ni maksudnya kita tak ada buat continuously improvement. Jadi dia jatuh atas tu, sama ada WiFi major ke minor. Tengoklah apa ni, sama ada WiFi ke NCR. Tengoklah nanti mana yang berat. Okey, 2019. Okey. 2019 ini adalah dah habis civilian pertama, civilian kedua. Ini adalah research. Research ni yang tadi 7,000 lah. Dia akan datang balik dengan tim dia yang ramai tu. Dia akan tengok balik keseluruhan untuk persijilan yang baru. Maksudnya tadi pertama dah dapat, ini kali kedua. Jadi kali yang kedua ni, waktu ni kami decide untuk ubah skop. Kenapa nak ubah skop? Waktu ni adalah program diploma dah jalan di Baik Tanah. Jadi sebelum ni kami punya skop hanya untuk sijil. Nanti kan saya share kenapa kami ubah skop, dan bila ubah skop apa jadi. Akan saya share sikit lah. Okey, 2020 nampak tak kita orang buat tarikh audit persijilan ni semuanya sebelum tarikh tamat. Tarikh tamat dia sebelah bulan 3, kita buat bulan 2 lah. Okey, 2 hari. Lepas tu 2021 ni dia datang lah hari tu untuk audit pemantauan 20 hari tu. Yang kedua pada Mac hari tu dia datang lagi sekali, adalah civilian yang kedua. Nanti tahun depan dia akan ada research lah. Kalau tak ada apa-apa arah melintang, bulan 2 ke bulan 3 dia akan datang untuk research lah sekali lagi. Okey, ini adalah pre and post lah perjalanan kami yang saya ceritakan pada semua. Dia tak ada, dalam setahun tu tak adalah nak dikatakan bila dah audit oleh SIRIM boleh rehat sampai hujung tahun depan fikir balik. Tak, dia berterusan. Sebab setiap tahun tu ujung untuk half cycle bulan 1 hingga bulan 6 kita nak buat KSP 1. Sebelum buat KSP 1, audit halaman 1 kena jalan. Jadi itulah dia punya flow dia kena buat. Okey, tak ada soalan untuk ni. Saya cepatkan sikit. Yang ini adalah bila tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini adalah logo. Nampak logo SIRIM ni boleh ambil kat internet. Biasa kan, simple je kan, boleh ambil kat internet, tak ada masalah. Tapi hati-hati, ini adalah logo yang telah di trademarkkan, dan logo ini adalah license. Kenapa saya kata license? Semasa kami 2008, kalau lihat pada logo ni, saya boleh buat ni tak? Kalau lihat pada logo ni, saya buat pointer, nampak tak pointer saya ni? Nampak tak pointer? Nampak tu. Okey. Nampak. Buat pointer ke saya buat laser? Saya buat pen lah. Saya buat pen. Okey. Kalau lihat pada pen ni tadi. Okey. Kalau lihat pada logo ni sama, masih kekal sama. Dia ada SIRIM, ada IQNet. Tapi di bawah ni dia dah ubah. Yang ni 9001, yang ni adalah 9000 2015. Nampak tak? Kan dia ada perubahan lah kat situ. 1001 1015. Tapi nya, walaupun dia ubah pada nombor dekat ISO ni, kalau sebelum ni kami dah 2008 dah ada cert number ataupun certification numbers ni akan kekal. Kalau perasan nombor dia masih lagi AR5135, yang ni pun AR5135. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Lepas ni direzekikan tuan-tuan dan puan-puan dah dapat ada ISO, tuan-tuan mesti nak pakai logo ni. Logo ni dia ada sedikit power lah. Bila kita letak dalam surat kita ada logo ni, dia adalah satu, kita panggil pengiktirafan daripada luar. Yang orang tengok, dia ada pengiktirafan untuk dokumentasi lah. 9001 ni untuk dokumentasi lah. Jadi orang kata apa yang proses kerja diorang buat ni bukan suka-suka. Ada orang luar yang check. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil daripada luar, AR number ni tak sama. Setiap orang, setiap agensi tak sama. Walaupun atas dia sama, tapi AR ni tak sama lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil,
Lepas tu ditakdirkan Wan Sirim tengok dekat letterhead tu, dan nombor tu bukan belong to mana-mana KK lah ataupun mana-mana institusi, dan dia boleh kena fine lah. Itu adalah benda-benda yang nampak simple kan, kita boleh letak. Satu lagi, kalaupun kita dulu pernah ada, katalah Malik Tanah dah ada dah certification number ni, dah pernah dapat, tiba-tiba kita tak renew kan. Lepas tu kita jalan lagi surat tawaran kemasukan pelajar, kita pakai lagi logo yang sama, tapi kita dah expired dah, kita tak renew pun. Maksudnya kita bukan lagi melanggar dia. Kalau kita pakai lagi, dan kita pun boleh dikenakan tindakan saman tu lah oleh pihak mereka, sebab kita menggunakan tanpa izin lah, maksudnya macam tu lah. Faham yang tu saya terangkan tu? Saya ni masa ni Wang Sirim, saya tanya Wang Sirim masa tu, ada signifikan ke apa benda nombor-nombor sini kan. Jadi dia bagi tahulah. Kan saya bagi tahu kenapa kena ada IQNet ni, kenapa tak boleh Sirim je. Okey, tengok kat sini. Ini adalah sijil lah bila tuan-tuan dan puan dapat. Ini adalah sijil yang kami dapat pada mula-mula tu. Kalau tengok tarikh dia 1 April 2016. Nombor dia masih sama, AR5135, sama dengan yang sijil yang lama 2008. Skop pun sama. Saya merahkan skop ni. Dia kata provision of technical and vocational training services untuk level sijil untuk komputer teknologi, landscape dan electrical. Okey, jadi dia punya skop menyeluruh lah untuk apa-apa program sijil yang berkaitan dengan elektrik, komputer, landscape. Okey, jadi dia akan, kalau dia audit, dia datang keseluruhan lah. Cumanya kalau tuan-tuan lihat di bawah ni, dia ada validating period ni. Validating period ni adalah tempoh yang kita boleh pakai logo Sirim tu dekat surat ke, poster ke, mana-mana yang kita boleh pakai. Selagi mana kita subscribe dengan dia lah, macam tu lah. Selagi kita subscribe, kita boleh pakai. Kalau kita dah tak subscribe, mana tak boleh pakai lah. Okey, yang ni yang baru hari tu, lepas kita orang nak tamat 2019, nampak 2019 ni kita nak tamat, kita renew, dapat yang baru. Kita dapat yang baru ni 12 April 2019 ni. Kita masa tu kita decide nak masukkan diploma. Jadi saya rasa tuan-tuan, Puan Akmal dulu kalau daripada Bukit Beruang, Puan Tuti pun pernah terlibat dengan Sirim, dan saya rasa sana pun ada Sirim. Jadi masa nak buat skop tu kena betul-betul firm lah, nak pilihkan skop, sebab skop tu dia akan tengok keluasan untuk dia audit nanti bila dia datang. Macam yang ni, kita orang decide nak masukkan diploma, tapi kita tak nak letak apa-apa nama program diploma ataupun sijil. Tak nak letak komputer ke landscape, tak nak. Jadi katalah lepas ni nak tambah program apa multimedia ke, program apa accounting ke kat Malik Tanah, boleh je. Dia provisional technical and vocational education certificate and diploma level. Faham saya terang pasal skop ni? Faham. Jadi masa skop ni, masa dia datang dia akan tanya, okey apa skop? Masa nak audit pun, sebelum kita mohon tarikh pun dia akan tanya apa skop cik kita akan bagi tahu okey skop ni. Jadi dia tahulah dia akan cover lagi segi mana sampai mana. Biasa kalau dia akan tanya di college ada berapa program. Macam di Rembau ada berapa program. Tadi ada penambahan fashion kan. Sebelum ni ada aqua ke situ ke ada? Sebelum ni ada satu saja. Oh satu je, sekarang dua lah kan. Sekarang jadi dua lah. Oh, Cik Azlan, saya nak tanya tentang skop ni. Adakah pemilihan skop ni mempengaruhi file prosedur yang kita akan bina? Ada. Nanti kan saya tunjukkan kenapa. Okay. Kita akan decide mana yang trust, mana yang selektif. Masa nak bangunkan prosedur kan kita akan tengok mana yang untuk core, mana yang sokongan, yang support. Okey, yang dari segi validating period, okey. Cuma tadi kalau perasan, bila kita ubah skop, saya dah ubah skop, dia punya cert number dah ubah. Masa kita dah ubah skop, cert number dia dah ubah lah. Lagi segi lain semua samalah, expired dia bila dan sebagainya. Tapi dia punya cert ni dah berbeza. Okey, tadi kalau perasan, masa yang kita orang mula-mula dapat sijil ni, waktu ni Sirim saja yang boleh letak logo kat sini. Masa tu Standard Malaysia tak ada, IQNet pun tak ada. Masa yang mula-mula, saya tanya auditor Sirim tu kenapa sijil ni macam kosong je kan. Lepas tu dia kata sebenarnya cik, waktu ni selepas kita orang, sebab ISO 2015 ni bukan Malaysia punya, dia adalah international punya standard. Cuma bila Malaysia ni badan yang diamanahkan adalah Sirim lah. Kalau di luar negara adalah macam IQNet ni luar negara, international punya. Jadi masa Sirim dah certified untuk audit ISO 2015, lepas tu selepas dia dah jalan, dia pun akan diaudit oleh IQNet ni.
Maksudnya dia ni memang entitled untuk audit mana-mana institusi di bawah ataupun badan-badan di Malaysia ni, dia layak untuk keluarkan. Maksudnya ini adalah pengiktirafan daripada international yang SIRIM pun telah certified untuk mengeluarkan sijil 2015 ni lah, ISO 2015. Dan termasuk ni standard Malaysia lah. Yang ni Jabatan Standard Malaysia. QNet ni luar negara lah. Okay, kenapa logo-logo tu dia bukan simply ada, dia sebab masa tu saya macam tengok sebelum ni macam ada logo lain kan, tiba-tiba ni kosong je. Dia pun bagi tahu lah, waktu ni kami belum diaudit lagi oleh QNet dengan standard. Jadi standard dah tidak audit, sebab tu 2019 ni dah ada dah, 2016 tak ada lagi. Okay, yang ni scope tadi yang saya cerita tu, bila pada mula-mulanya tu kita hanya letak pemberi latihan technical vocational, peringkat sijil, teknologi komputer, landscape dan elektrik. Lepas tu kita ubah, kita letak memberi latihan teknikal dan vocational di peringkat sijil dan diploma. Jadi dia secara menyeluruh, untuk sijil dan diploma tak kisah, untuk various punya disiplin lah tak kisah. Okay, ni saya share sikit. Masa ni yang mula-mula kali diorang datang. Yang ni dia datang hari pertama 3 orang, hari kedua 2 orang. Ni dia panggil 5 Mendes lah. Yang tu dia tengok gambar yang di atas ni, dia tengah tengok alat-alat lah pemeriksaan aset di makmal untuk kegunaan pelajar. Lepas tu ini adalah temu bual bersama. Waktu audit yang mula-mula tu, masa yang saya mohon tu Haji Jufri. Lepas tu dia pencen. Masa nak dapat persijilan, masuklah Haji Sahalani. Masa tu lepas pencen tu lama tak ada pengarah sekejap. Lepas tu barulah Haji Sahalani datang masuk. Jadi waktu ni dia kena temu duga lah. Haji Sahalani pun saya rasa dah bersara lah. Yang ni adalah exit meeting. Ini adalah 3 orang auditor yang datang di tu lah, yang datang masa yang mula-mula. Jadi kenapa saya letak gambar exit meeting? Exit meeting sangat penting. Exit meeting ni waktu ni KUJK ke TPA dan ketua juruaudit waktu ni, kalau rasa dapatan yang diorang bentangkan tu, dia akan bentang, okey, kami buat penemuan, finding kami bla 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 bla. Ada yang kita rasa curious ataupun macam kita dah jawab dah tadi, ada ni dokumen ni, kenapa dia rasekan juga kan. Waktu ni lah tujuan fungsi kita boleh petah lah, kita boleh bukan bantah lah, kita boleh cakap tadi kami dah jawab mengikut klausa ni bla 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 bla. Tu saya kata ketua juruaudit KUJK dan juga TPA dia kena duduk sekali, dia akan boleh jawab lah berdasarkan klausa-klausa yang dijatuhkan tu nanti. Dia ada klausa daripada perkara 4 sampai perkara 10. Jadi ada benda-benda tu lah kena tengok. Okey. Ni sedikit tentang nak dapatkan, bagi saya ceritakan yang manis-manis dulu, nampak perjalanan dia kan. Nampak macam mana nak audit, macam mana dia audit, berapa hari dia nak datang, bayaran dia dan sebagainya. Okey. Bila dah dapat tu tuan-tuan dan puan-puan entitled lah nak letak dekat bawah macam ni. Bawah boleh letak ni. Kalau tak dapat, yang ni tak boleh letak. Letak dan pastikan letak nombor sertifikat kita. Jangan letak nombor orang lain. Kita tak boleh ambil di internet. Tuan-tuan dan puan-puan kena email orang SIRIM, dia akan bagi soft copy by email lah. Sama juga. Ni contoh surat rasmi jabatan kan. Yang ni kalau kita buat poster pun kita boleh letak. Kita boleh letak. Kalau lepas ni dah dapat embod, boleh letak embod lah. Sekarang ni tak ada dapat embod lagi, kita letak MQA saja. Okey. So far ada soalan. Saya pun tak dapat tengok dekat chatbox ada soalan ke apa-apa, tak ada. Saya sebab tengok dekat slide je. So far tak ada soalan lagi. Okey. Saya sebelum ni Kejap Cik Azlan. okey puan. Cik Azlan, kejap, saya tengah Google ISO punya organisation. Kalau kita ambil MS ISO tu, MS tu stand for Management System ke Malaysia Standard? Malaysia Standard. Saya baru buka slide Malaysia ni. Standard Okey. Okey, kita teruskan. Sebab kalau perasan pada mula-mula tu tak ada MS. Kalau tengok sijil yang mula-mula tu tak ada MS lagi, sebab waktu tu belum lagi diaudit oleh Jabatan Standard Malaysia. Lepas tu barulah dapat MS. Lepas tu ada, kalau luar negara dia ISO saja. Tapi kita tambah MS Malaysia Standard. Nampak slide saya ni yang warna kuning dengan warna biru ni?
Nampak. Okey, jadi ISO ni singkatan International Organization Standardization lah. Jadi kalau Malaysia dia dah ada MS lah. Pada mula-mulanya kita hanya guna ISO saja, ISO 91205, sebab tu masa tu standard belum di verified lah oleh Jabatan Standard. Okey, apa saya bagi sedikit lah, sebab ISO ni dia cerita dia panjang, tapi saya ambil yang mudah-mudah aja. Pertamanya adalah standard, satu standard yang bertulis yang tuan-tuan akan buat prosedur, menjelaskan garis panduan dan keperluan asas dalam satu sistem pengurusan kualiti lah. Lepas ni saya akan guna perkataan SPK je lah, saya tak panggil sistem pengurusan kualiti lah. SPK, memang kita akan panggil SPK je lah. Lepas tahu standard tu, lepas tu kita akan tahu adalah tentang sistem kerja yang terancang berasaskan keperluan piawaian antarabangsa. Dan yang ketiga adalah dah tahu standard, dah tahu sistem dia, baru kita tahu proses kerja kita. Sistem kerja yang terancang punyai proses-proses yang dikenal pasti. Proses tersebut didokumenkan dan dilaksanakan dan dikawal. Dah dokumen, kita dah dokumen, tapi jangan dokumen saja, kita tak implement. Dia kena dah dokumen, lepas tu kena laksana, implement, lepas tu kena control. Nanti last kali nanti ada korektif, ada management review dan sebagainya lah. Ni tentang standard yang baru ni. Okey, ni baru kita masuk sedikit demi sedikit tentang ISO. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah pernah buka standard yang baru 2015 ni, yang ni adalah Majlis Tanah punya dipanggil SPK kami lah. SPK kami, apa yang kami bangunkan beginilah berdasarkan PDCA punya konsep lah. Jadi kalau lihat, kita panggil pihak berkepentingan di sini, lepas tu organisasi dengan kontaknya. Standard ni dia bermula daripada nombor 4. Nombor 4 ni merangkumi standard lah, apa yang ada dalam klausa tu, daripada nombor 4 dan last sekali nombor 10. Kalau siapa yang tak pernah mungkin dia kata apa benda lah, nombor 4, nombor 5, nombor 6 ni. Nanti tuan-tuan tengok, nanti biasa orang quality dia akan check lah benda ni. Jadi dia ada kontak dia, organisasi. Lepas tu yang keseluruhan besar ni adalah kita punya SPK, sama juga nombor 4 ni. Lepas tu bermula dengan kepimpinan nombor 5, maksudnya top management, dan dia pergi kepada kita punya planning, perancangan, pergi sambung terus kepada kita punya support service operasi kita 7-8. Lepas tu kita laksanakan. Lepas kita dah tahu apa kita punya operasi, kita akan buat juga evaluation, penilaian untuk perkara yang 9, dan last sekali adalah continuous CQI lah, continuously improvement. Jadi proses ni dia close loop, dia bukan terhenti, dia akan berjalan dia sampailah kita tak buat lagi sirim, sampai pencen lah kot. Jadi lepas tu keluar daripada SPK ni adalah kita punya produk yang kita keluarkan, berdasarkan kita kepuasan pelanggan dan juga apa objektif kualiti. Objektif kualiti pun satu perkara yang panjang lah. Setiap kali kami masa mula-mula itu berapa kali ubah objektif kualiti ni lah, untuk kita inline dengan apa yang sepatutnya yang College perlu capai, objektif kualiti lah. Okey, ni sikit lagi saya masuk dalam standard. Yang ni kami buat untuk kami punya prosedur lah. Kami pecahkan begini. Kita samalah, saya rasa lebih kurang sama. Sumber kita adalah lulusan SPM. JPKK ni tentang lulusan SPM, dia akan support untuk pelajar. JPKK adalah kurikulum. Tapi kalau tengok pelajar, macam kami ada diploma, ada teknik maklumat, SSK, landscape dan elektrik. Lepas tu kita decidekan yang ini adalah yang teras. Untuk aktiviti ni, PLTV ni adalah yang teras, iaitu pengurusan pengambilan ahli-waris pelajar, PDP. Yang ni yang 03 ni memang penting lah. Exam, data industri, ini kita decide sebagai core. Yang PLTV ni kita decide sebagai core. Lepas tu pula, kalau lihat di bawah ni kita ada kotakkan putus-putus ni, bawah pentadbiran ni, bawah pengurusan sumber manusia, keuangan, ICT dan sebagainya. Support lah. Ni support. Dan dalam masa yang sama, kita nak dapatkan output graduan berkualiti ni, kita kena ada control, review dan juga pengukuran prestasi. Jadi di bawah ni kita ada kawalan dokumen, ada pengurusan rekod, ada aduan pelanggan, latihan staff. Benda ni bukan tak penting, ada, perlu ada, tapi dia bukan berletak pada core. Ni tadi yang Puan Akmal tanya macam mana tentang prosedur tu kan. Nanti kan kita tengok mana yang kita nak decide sebagai core, mana yang kita nak tengok sebagai support. Biasa kalau di Majlis Tanah kita letak PLTV sebagai core, PKPS sebagai sokongan lah. PK tu adalah prosedur kerja, PS tu prosedur sokongan lah. PLTV tu PK prosedur kerja, PLTV adalah pemberi latihan teknik dan vocational lah. Okay, sampailah kita keluar output graduan berkualiti. Lepas tu siapa penerima output kita, dia berusahawan bekerja IPT lain dan dia masuk industri dan sebagainya.
Ini adalah perjalanan berdasarkan kita punya prosedur lah. Yang ni kita orang bangunkan, beginilah rupa dia.